Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar anak-anak murid semua? Apa khabar abang-abang, kakak-kakak semua? Tahun 5 Al-Kindi. Tahun 5 Al-Kindi. Alhamdulillah. Jadi anda semua bersama dengan siapa sekarang ni? Jadi anak-anak semua, abang-abang, kakak-kakak semua tahun 5 Al-Kindi bersama dengan saya di sini. Alhamdulillah bersama dengan saya Cikgu Muhammad untuk subjek sains. Untuk subjek sains. Jadi kita untuk subjek sains ni ada sama-sama dengan saya Cikgu Muhammad. Jadi pada minggu ini apa kita akan belajar Cikgu? Okey, nak tahu? Okey, kita tengok ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum kita pergi jauh lagi. Cikgu nak tanya. Ingatan. Sudah siap tugasan uji kaji kapal terbang kertas yang cikgu tugaskan pada minggu lepas? Sudah siap? Jadi cikgu tugaskan hari itu pada 1 hari bulan 2. 1 hari bulan 2 cikgu sudah tugaskan kamu untuk membuat uji kaji kapal terbang kertas. Jadi cikgu tengok hanya 2 nama sahaja yang menghantar tugasan. Yang lain tu macam mana? Ada masalah ke? Jadi cikgu nak anak-anak semua, abang-abang, kakak-kakak semua kena siapkan tau. Sebab ini adalah tugasan sekolah yang dipertanggungjawabkan kepada kamu semua. Jadi kamu semua kena siapkan. Kena siapkan tau. Sebab kita kena belajar tentang macam mana nak buat uji kaji. Walaupun nampak macam susah, tapi sebenarnya benda ni menarik dan best. Betul? Betul? Wallahi, benda ni sangat seronok. Cuma yang buat masa ni kamu semua, anak-anak murid semua kena minta bantuan ibu dan ayah ataupun penjaga untuk bantu kamu buat uji kaji kapal terbang kertas ni. Okey, boleh ya? Cikgu harap kamu boleh buat. Memang kena buat ya. Dan satu lagi, kalau nak buat uji kaji tu, kena minta bantuan ibu, bapa atau penjaga untuk menjalankan uji kaji eksperimen kapal terbang kertas itu. Jadi tugasannya mudah saja. Kalau ikutkan kita punya buku kita, boleh tengok buku teks sains. Buku teks sains ya. Okey, buku teks sains ni kalau ikutkan kita minggu ni kita akan belajar tentang kemahiran proses sains untuk menyelesaikan masalah. Okey, buka buku teks ya. Buka buku teks. Okey, buka buku teks. Muka surat 8. Muka surat 8 ya. Okey, muka surat 8 iaitu kemahiran menyelesaikan masalah. Okey, kemahiran proses menyelesaikan masalah. Okey. Kita baca sesama. Kemahiran proses sains merupakan satu daripada kemahiran saintifik yang digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah. Mari kita perhatikan situasi di bawah. Ana, Ravi, Chan dan Melia sedang bermain buih gergasi di sebuah taman permainan. Jadi, seorang ni kata, kawan-kawan, nampaknya buih sabun kita lebih cepat pecah berbanding dengan buih sabun mereka. Ya, Melia. Melia yang cakap ni. Okey, pasti lebih seronok jika buih sabun kita tidak cepat pecah. Bagaimanakah kita dapat menghasilkan buih sabun yang lambat pecah? Okey. Jadi Ravi ni Chan ni bagi pandangan, pada pendapat saya mereka menggunakan campuran bahan tertentu. Saya dah membaca melalui internet bahawa penambahan gliserin atau tepung ubi kayu ke dalam larutan sabun dapat menjadikan buih sabun tidak mudah pecah. Okey, jika begitu, mari kita bancur semula larutan sabun kita. Kita campurkan gliserin dalam larutan itu nanti. Nanti kita jalankan uji kaji untuk dapatkan kuantiti gliserin yang sesuai. Okey. Jadi boleh baca dekat muka surat 9 ya. Muka surat 9. Okey, muka surat 9 tu dia akan, pada pendapat saya, semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Okey, dia bersetuju. Melia pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ana. Jadi Chan ni kata, jangan kita melengah lagi kawan-kawan, mari kita jalankan eksperimen ini. Cumanya kita gunakan cecair pencuci pinggan untuk menghasilkan larutan sabun. Jadi apa tujuan kita ni? Okey, tujuan kita mengkaji ni adalah
Tujuan mengkaji hubungan antara kuantiti gliserin dengan tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Okey, pernyataan masalah. Adakah kuantiti gliserin mempengaruhi tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah? Okey, hipotesis dia, semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Okey, dan keempat, menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasikan kuantiti gliserin, bergerak balas, tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah dan dimalarkan atau yang tetap. Tempoh pemboleh ubah yang tetap adalah jenis cecair pencuci, isi padu air, saiz buih sabun yang terhasil dan kelajuan angin di persekitaran. Okey. Jadi untuk minggu ni cikgu nak kamu tengok saja video ni ya, tengok saja video. Dan cikgu nak pastikan minggu ni kamu kena siapkan tugasan apa? Tugasan kapal terbang kertas ni. Jadi minggu ni hanya tengok video je dan siapkan tugasan uji kaji kapal terbang kertas itu dahulu ya. Faham ya? Faham? Boleh faham? Okey, faham ya? Okey, minggu ni buat uji kaji kapal terbang kertas saja dan tengok video. Okey, tengok video ya. Okey, kita tengok video ni ya. Okey. Kemahiran proses sains mengkaji gliserin dan buih sabun. Kali ini, kita ingin menguji hipotesis bagi eksperimen. Apakah hipotesis eksperimen kali ini? Semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Betul ke tidak? Sebelum kita memulakan eksperimen, kita perlu menyediakan alatan dan bahan. 200 ml air yang disukat menggunakan bikar, 50 ml cecair pencuci pinggan. Inilah dia gliserin yang diperlukan. Sudu plastik dan penyedut minuman untuk meniup buih. Apa tunggu lagi? Jom kita mulakan eksperimen mengkaji kuantiti gliserin dan buih sabun. Jom. Eksperimen dimulakan dengan menyediakan larutan sabun. Tuang air ke dalam bekas plastik. Diikuti dengan menuang cecair pencuci pinggan. Tuang sehingga habis. Seterusnya, tambahkan gliserin. Inilah dia gliserin yang digunakan untuk menjadikan buih tahan lebih lama. Aduk rata larutan tersebut. Pastikan larutan tersebut tidak menghasilkan buih. Aduk larutan dengan berhati-hati. Pastikan larutan menjadi sebati. Nampak tak? Inilah dia larutan, cecair pencuci pinggan dan juga gliserin. Kemudian, kita ulangi langkah sebentar tadi dengan menambahkan 2 sudu gliserin dan 3 sudu gliserin. Inilah dia hasil larutan yang telah ditambah dengan gliserin. Ada 1 sudu, 2 sudu dan 3 sudu gliserin. Kita perlu membiarkan larutan selama 4 jam. Empat jam kemudian.
Sekarang kita akan menguji kuantiti 1 sudu gliserin. Berapa lamakah tempoh masa untuk buih pecah? Kita perlu menggunakan stopwatch untuk mencatat masa. Lihat, buih dah pecah. Jangan lupa catat masa yang diambil. Seterusnya, kita uji menggunakan 2 sudu gliserin. Kita lihat berapa lamakah tempoh masa buih untuk pecah. Perhatikan betul-betul ya. Masa terus berjalan. Lihat, buih dah pecah. Seterusnya, kita uji dengan menggunakan 3 sudu gliserin. Jangan lupa setkan masa yang diambil. Perhatikan betul-betul keadaan buih. Masa terus berjalan. Wah, dah lebih seminit tapi buih belum pecah. Wah, lihat. Akhirnya buih dah pecah. Jangan lupa rekodkan masa yang diambil. Inilah dia hasil data yang telah diperolehi daripada eksperimen sebentar tadi. Dalam jadual ini, kita dapat melihat pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu kuantiti gliserin yang saya sengaja ubah. Manakala pemboleh ubah bergerak palas pula merupakan tempoh masa yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Nampak tak hasilnya? Pemboleh ubah dimalarkan pula ialah jenis cecair pencuci yang digunakan, iaitu saya menggunakan cecair pencuci pinggan daripada jenama yang sama. Berdasarkan kuantiti gliserin yang digunakan dalam eksperimen ini, sebanyak 3 sudu besar gliserin diperlukan untuk menghasilkan buih sabun yang paling lambat pecah. Nampak tak? Tempoh masa yang diambil oleh buih sabun untuk pecah adalah 117 saat. Lama kan? Jadi, berdasarkan hasil data yang diperolehi, kita dapat membuat kesimpulan bahawa semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Jadi, hipotesis diterima. Jadi, kita telah mendapat jawapan bahawa gliserin mampu menjadikan buih sabun tahan lebih lama. Apa tunggu lagi? Selamat mencuba! Kalau nak tengok lebih banyak video yang menarik tentang sains, jangan lupa like dan subscribe Izajo. Thanks for watching. Okey, alhamdulillah. Kita back pada slide kita. Jadi untuk minggu ni itu saja tugasan kamu. Pastikan siap ya. Yang penting ni ujian kapal terbang kertas ni. Ujian buih sabun tadi tu nanti dulu ya. Okey. Baik, alhamdulillah. Itu saja dari cikgu. Okey, terima kasih Daun Keladi. Semoga kita berjumpa lagi insya-Allah. Alhamdulillah. Yang baik itu semua datang dari Allah. Alhamdulillah. Jadi itu saja. InsyaAllah siapkan ya tugasan uji kaji kapal terbang kertas. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dalam subjek sains.